Bunga melur di pinggir kali menjadi hiasan. Ku cipta pantun buatmu saudari, semarak nilam punya wawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam memartabatkan budaya membaca. Bak kata peribahasa Melayu, tak kenal maka tak cinta. Maka izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama empunya diri Nur Azilah binti Sudin dan saya berumur 17 tahun. Saya menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan Puna. Buya Hamka ada berpesan, membaca buku-buku yang baik bererti memberi makanan rohani yang baik. Ungkapan menarik daripada tokoh ini menyuntik motivasi dan memberi semangat kepada saya untuk mengamalkan budaya membaca dalam kehidupan seharian. Baiklah, pada hari ini saya akan berkongsi 5 buah buku. Buku yang menjadi kegemaran saya daripada 5 buah buku yang akan saya resensikan berjudul Iman Markisah karya Aminah Mukhtar. Penulis kelahiran Johor ini menceritakan kisah Iman Markisah dengan keindahan bahasa yang memukau dan persoalan-persoalan yang menimbulkan teka-teki dalam gawang minda pembaca terjawa. Kiambang yang menjadi latar tempat dalam novel fiksyen ini hanyalah rekaan semata-mata dan diinspirasikan daripada nama tumbuhan akuatik. Iman Markisah dikatakan sebuah karya yang mengagumkan oleh pembacanya kerana kehebatan Aminah Mukhtar menceritakannya. Tidak hairanlah buku ini mendapat hadiah sayembara pada tahun 2001 iaitu hadiah Sako 2 dan hadiah sastra Darul Ta'zim 2002. Secara peribadi, saya tertarik dengan watak utama seorang wanita bernama Markisah yang ditentang oleh masyarakat termasuklah keluarganya sendiri semasa penghijraannya memeluk Islam. Cacian, hinaan dan makian yang dilemparkan, namun Markisah tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Semangat Markisah ini menyuntik motivasi kepada saya untuk menghadapi pandemik COVID-19 yang memberi implikasi sangat besar kepada saya untuk mengadaptasi sistem pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian daripada sistem konvensional sedia ada. Menurut saya, menariknya buku ini kerana terdapat sejarah-sejarah pada masa dahulu yang diselitkan untuk kita sama-sama pelajari agar kesilapan masa lampau tidak berulang. Antaranya petikan muka surat 60 hingga 70 yang memuatkan peristiwa Datuk Bahaman sebagai generasi Z yang hidup di tanah merdeka dan bebas. Kesejarah kesilapan masa lampau yang saya lakukan menjadi pengajaran untuk saya membentuk peribadi dan akhlak pada hari ini. Buku kedua berjudul Kembali ke Daerah Ini karya Hamid S. Sattar. Buku ini mengungkapkan erti persahabatan yang sebenar walau telah lama berpisah dan tidak bersuah selama berbelas tahun lamanya. Cetakan pertamanya pada tahun 2004 dan diterbitkan oleh Kreatif Sendirian Berhad. Herbert H. Humphrey pernah menyatakan, hadiah terbesar dalam kehidupan adalah persahabatan dan aku mendapatkannya. Kata-kata ini jelas membuktikan betapa berharganya sebuah nilai persahabatan. Dengan mencontohi sikap Midi, watak utama dalam cerita ini, saya belajar untuk lebih menghargai sahabat dengan cara berkongsi kegembiraan, memberi teguran yang membina dan yang paling penting mengajak ke arah kebaikan. Buku yang ketiga berjudul Mandala Anak Merdeka karya Abdul Muiz Rusli. Buku ini mengungkapkan cerita yang sangat ringkas tetapi mengandungi nilai yang boleh dipraktikkan oleh pembaca. Pengarang menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh sesiapa yang membacanya. Arif, watak utama dalam cerita ini yang merupakan seorang pelajar mengharungi pelbagai dugaan dan cabaran dalam kehidupan remajanya. Tubuh padanya yang gempal dijadikan asbab untuk dirinya dibuli. Saya turut menyaksikan pelbagai kejadian buli di sekolah yang memberi kesan buruk kepada mangsa. Selaku pembimbing rakan sebaya, saya bertanggungjawab untuk melaporkan perkara ini kepada pihak sekolah agar masalah buli ini dapat diatasi daripada terus berleluasa. Sekiranya saya tidak cakna dengan gejala ini, tentulah lebih ramai pelajar yang akan mengalami gangguan emosi, takut untuk datang ke sekolah dan hilang tumpuan semasa belajar. Buku yang keempat berjudul Hithir ditulis oleh Daeng Ramyakil. Daeng Ramyakil mengungkapkan ceritanya dengan latar plot yang jelas. Novel bermutu ini diterbitkan pada tahun 1994 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka.
Hidhir, seorang individu yang cukup dikagumi oleh rakan-rakannya. Seseorang yang melalui peritnya membimbing rakan dalam usia yang muda. Banyak teladan yang saya perolehi daripada watak Hidhir dalam cerita ini. Antaranya sikapnya yang tidak berputus asa. Bak kata Napoleon Hill, usaha akan membuahkan hasil setelah seseorang tidak akan menyerah. Akhir sekali, Alergy, karya Robert Davis dan Susan Ollier. Alergy pada awalnya diterbitkan dalam bahasa Inggeris dengan tajuk Alergy the Facts pada tahun 1989 oleh Oxford University Press. Buku ini mendedahkan tentang alergi yang umumnya dimiliki oleh setiap orang. Mempunyai 216 halaman muka surat yang merangkumi kemusykilan pembaca tentang alergi. Dengan bantuan rakan sekerja di Hospital St. Bartholomew, penulis dapat menulis buku ini dengan cukup spesifik, bermula dengan sifat-sifat alergi, sebab alergi, dan sehinggalah bagaimana alergi dapat dirawat, didiagnosis dan disiasat dihuraikan dengan cukup baik. Buku ini menarik kerana ianya membuka minda pembaca untuk mengetahui tentang alergi, terutama kepada sesiapa yang berminat untuk mendalami ilmu kesihatan, serta dapat memperbetulkan salah faham yang bertandang dalam kotak pemikiran pembaca tentang alergi. Buku ini mengandungi maklumat yang boleh dijadikan sebagai batu loncatan secara tidak langsung untuk membolehkan saya menjalani kehidupan yang lebih sihat. Pohon pedada di dalam taman menjadi idaman si anak rusa. Marilah anak kanda, marilah teman, kita membaca sepanjang masa. Akhir kalam, nadi ilmu, amalan membaca. Sekian, terima kasih.